sejak abad ke-16 lagi, kuasa-kuasa Barat sudah mula menjajah negara-negara di Asia Tenggara. Dalam erti kata yang lain, penjajahan ini dikenali sebagai proses imperialisme. Tahukah anda apakah yang dimaksudkan dengan imperialisme? Imperialisme merupakan dasar sesebuah negara atau kuasa besar untuk meluaskan pengaruh dan wilayahnya dengan menjajah negara lain untuk kepentingan tertentu. Imperialisme Barat telah bermula sejak zaman Empayar Yunani dan Rom. Manakala imperialisme moden pula bermula sejak abad ke-15 Masihi. Untuk pengetahuan anda, sebenarnya tujuan imperialisme Barat pada peringkat awal ialah untuk menguasai perdagangan rempah yang dimonopoli oleh pedagang Islam. Setelah kita mengetahui maksud, tempoh masa dan tujuan imperialisme berlaku, elok rasanya kita mengkaji pula apakah faktor-faktor yang mendorong kepada perkembangan imperialisme Barat di Asia Tenggara pada abad ke-19 dan ke-20. Untuk pengetahuan anda, terdapat pelbagai faktor yang menyebabkan perkembangan imperialisme Barat di Asia Tenggara. Tentu anda tertanya-tanya, apakah faktor-faktor berkenaan? Bagi memudahkan kita memahami faktor asas imperialisme Barat, anda diminta melengkapkan lembaran kerja yang telah disediakan. Lengkapkan peta iThink dengan maklumat yang dipaparkan pada skrin. Faktor-faktor yang mendorong kepada perkembangan imperialisme Barat di Asia Tenggara pada abad ke-19 dan ke-20 ialah kedudukan Asia Tenggara yang begitu strategik sekali, iaitu terletak di antara China dengan India. Penguasaan terhadap Asia Tenggara menyebabkan China dan India berpotensi untuk dijadikan pasaran yang lebih luas bagi barangan Eropah. Revolusi perindustrian yang berlaku di Eropah turut menjadi faktor perkembangan imperialisme di Asia Tenggara. Revolusi ini menyebabkan pengeluaran hasil kilang secara besar-besaran. Kuasa Barat memerlukan bekalan bahan mentah secara konsisten, contohnya arang batu dan biji timah. Juga kawasan pasaran baru untuk hasil keluaran kilang mereka. Keadaan ini telah mempengaruhi dasar imperialisme kuasa-kuasa Barat di Asia Tenggara. Apakah keistimewaan Asia Tenggara? Selain kesuburan tanahnya, Asia Tenggara juga mempunyai pelbagai keistimewaan lain. Asia Tenggara merupakan sebuah kawasan yang kaya dengan pelbagai bahan mentah. Ini menjadi faktor ketiga perkembangan imperialisme Barat di Asia Tenggara. Bahan mentah daripada Asia Tenggara dikehendaki untuk memenuhi keperluan revolusi perindustrian di Eropah. Tahukah anda bahan mentah yang menjadi sasaran kuasa Barat di Asia Tenggara? Sila lihat paparan pada skrin untuk mengetahuinya. Faktor keempat yang mendorong kepada perkembangan imperialisme di Asia Tenggara juga didorong oleh kemajuan sistem pengangkutan dan perhubungan. Penggunaan kapal wap bukan sahaja menyebabkan muatan lebih banyak dibawa, tetapi mempercepatkan perjalanan antara timur dan barat. Tahukah anda, apakah kepentingan terusan Suez di dalam perkembangan imperialisme Barat? Pembukaan terusan Suez pada tahun 1869 telah memendekkan jarak perjalanan timur dan barat, menjadikan perjalanan lebih selamat dan menjimatkan kos. Bagaimana telegraf mempercepatkan lagi proses imperialisme di Asia Tenggara? Penciptaan telegraf menyebabkan kuasa Barat dapat memberi arahan kepada pegawai mereka di tanah jajahan dengan cepat dan berkesan. Malah, ahli perniagaan Barat juga dapat menghubungi wakil-wakil mereka di timur dengan lebih mudah. Ini secara tak langsung menyebabkan urusan perniagaan dan perdagangan antarabangsa menjadi lebih pesat. Tentunya anda masih berminat untuk mengetahui faktor seterusnya yang menyebabkan perkembangan imperialisme Barat di Asia Tenggara.
Faktor seterusnya ialah persaingan antara kuasa-kuasa barat itu sendiri. Portugal, Belanda, British, Spanyol, Amerika Syarikat dan Perancis bersaing untuk memperolehi tanah jajahan. Keluasan tanah jajahan melambangkan kekuatan, kekayaan dan sanjungan yang diperolehi oleh kuasa barat. Slogan "Beban Orang Putih" digunakan oleh kuasa barat dalam menjayakan proses imperialisme. Ini juga menjadi faktor yang mempercepatkan imperialisme. Slogan ini seringkali digunakan oleh kuasa British dan Belanda untuk mendapatkan tanah jajahan. Mereka mendakwa mereka lebih maju dan bertamadun serta bertanggungjawab memimpin orang Timur ke arah kehidupan yang sejahtera. Tahukah anda bahawa kuasa Perancis berpegang kepada slogan menyebarkan tamadun? Kita juga tidak boleh abaikan faktor penyebaran agama Kristian dalam perkembangan imperialisme. Kuasa Portugis, Belanda dan Spanyol memainkan peranan utama di dalam perkara ini. Melalui topik perbincangan berkaitan imperialisme tadi, kita dapat memahami maksud imperialisme dengan lebih jelas. Saya akan terus menghargai prinsip demokrasi dan mengamalkan rukun negara agar kestabilan dan keharmonian negara dapat dikekalkan. Menarik kan apa yang kita pelajari hari ini? Jangan lupa teruskan pembacaan buku teks anda. Selamat mengulang kaji.